Apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PDPC ini adalah berkaitan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopik dia adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor, bahagian yang ketiga. Untuk maklumat pelajar, bahagian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan proses keseimbangan. Bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah fokuskan adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor. Untuk maklumat pelajar, bagi ekonomi 3 sektor ini, dia adalah terdiri daripada isi rumah, firma dan juga kerajaan. 3.3 ekonomi 3 sektor. Subtopik kecil yang kita nak fokuskan untuk video ini adalah berkenaan dengan proses keseimbangan. Proses keseimbangan ini boleh dikaji melalui 2 pendekatan, iaitu pendekatan AEAS dan lagi satu adalah pendekatan JW. Untuk maklumat pelajar, pendekatan AEAS ini juga dikenali sebagai pendekatan agregat, manakala pendekatan JW ini adalah pendekatan suntikan bocoran. Syarat keseimbangan. Untuk maklumat pelajar, syarat keseimbangan ini adalah berlainan bagi ekonomi 2 sektor ataupun 3 sektor. Walaupun dia adalah kaji melalui pendekatan yang sama, iaitu pendekatan AEAS di mana AS sama dengan AE dan lagi satu pendekatan adalah pendekatan JW di mana kita kata bahawa W sama dengan J. Okey, sekarang yang tengah kita kajikan adalah ekonomi 3 sektor di mana dia adalah terdiri daripada isi rumah, firma dan kerajaan. Okey, jadi sekarang kita akan cuba kaitkan dengan aliran pusingan pendapatan. Okey, kita dapati bahawa pendapatan faktor ini sebenarnya dia adalah berkaitan dengan AS iaitu penawaran agregat. Okey, manakala untuk perbelanjaan agregat pula adalah jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang wujud dalam ekonomi 3 sektor. Misalnya, perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah, perbelanjaan penggunaan, yang dilakukan oleh firma adalah pelaburan dan yang dilakukan oleh kerajaan pula adalah perbelanjaan kerajaan. Dengan reti kata lain, AE dia adalah terdiri daripada C, I dan G. Maka kita kata bahawa syarat keseimbangan bagi ekonomi 3 sektor melalui pendekatan AEAS di mana kita boleh kata bahawa Y sama dengan C tambah I tambah G. Dan dia sebenarnya boleh berkaitlah dengan aliran pusingan pendapatan yang seperti telah tekan tadi. Okey, sekarang kita sambung berkaitan dengan pendekatan suntikan bocoran pula. Okey, W itu adalah withdrawal, bocoran. Untuk maklumat pelajar, masa kita kaji ekonomi 2 sektor itu, bocoran dia adalah terdiri daripada tabungan dan anda boleh nampak wang yang mengalir keluar daripada aliran pusingan pendapatan. Itu kita panggil bocoran lah. Dan dia adalah diwakililah oleh dotted line ini. Dan selain daripada itu, kita boleh nampak cukai juga ada dotted line kan. Okey, maka kita boleh kata bahawa cukai itu juga merupakan salah satu komponen yang akan wujud dalam bocoran. Bagi suntikan pula, J, injection, wang yang mengalir masuk. Misalnya, ini pelaburan. Tadi ini mengalir keluar, jadi sekarang mengalir masuk. Dan yang ini mengalir keluar kan cukai.
Jadi yang mengalir masuk itu perbelanjaan kerajaan. Maka untuk ekonomi tiga sektor ini, kita boleh kata bahawa syarat keseimbangan dia adalah S tambah T sama dengan I tambah G. Di mana kita kata bocoran sama dengan suntikan. Seperti apa yang telah diketahui, proses keseimbangan ini memang boleh dikaji melalui pendekatan AEAS serta pendekatan JW. Okey, untuk maklumat pelajar, nanti kita akan kaji kedua-dua pendekatan ini dengan lebih lanjut dan secara terperinci. Dan kita akan fokus melalui jadual, rumus serta raja. Dan marilah sekarang kita tengok melalui jadual. Berkenaan dengan jadual, ada pendekatan AEAS dan juga JW. Ini adalah jadual yang telah disediakan. Maklumat yang telah diberikan ada Y, ada C, ada I dan juga ada G. Untuk maklumat pelajar, G dia sebenarnya adalah sama punya ya untuk setiap tingkat pendapatan. Konsep dia sama seperti fungsi pelaburan lah. Okey, tadi pelajar pun sudah tahu bahawa kalau pendekatan AEAS, kita kata AS sama dengan AE. Dan syarat keseimbangan dia, Y sama dengan C tambah I tambah G. Jadi sekarang kita nak dapatkan AE ini, kita guna C tambah I tambah G. Bermaksud 470 tambah 100 tambah 80. Kita akan dapat 650. Okey, bagi tingkat pendapatan yang seterusnya, kita pun guna cara yang sama sahaja. Dan AE kita adalah sama dengan 700. Dan apabila pendapatan sama dengan 800, AE kita adalah sama dengan 750. Dan sekarang yang melalui jadual ini, kita kena cari AS iaitu Y sama dengan AE, C tambah I tambah G. Yang sama punya adalah 700. Okey, di mana kita kata AS adalah sama dengan AE pada masa itu. Okey. Okey, seterusnya kita sambung bagi pendekatan JW pula. Ini adalah maklumat yang telah diberikan. Ada Y, ada S, ada I, ada T dan juga ada G. Okey, sekarang kita cuba tengok. Bagi pendekatan JW, kita kata bahawa W sama dengan J. Kalau syarat keseimbangan bagi ekonomi tiga sektor pula, kalau melalui pendekatan JW ini, dia akan jadi S tambah T sama dengan I tambah G. Itulah sebab dalam jadual dia ada S tambah T, sini pula ada I tambah G. Okey, untuk maklumat pelajar, ingat S tambah T ini bocorannya, yang ini pula adalah suntikan. S 70 tambah T 60. Maka kita akan dapat 130. Dengan cara yang sama, kita hitung bocoran untuk setiap tingkat pendapatan 180. Okey, dan diikuti dengan 230. Seterusnya untuk suntikan pula I tambah G. 100 kita tambah 80, 180 dan dia adalah sama punya untuk setiap tingkat pendapatan. Okey, jadi pelajar boleh bayangkanlah bentuk kelok dia adalah macam mana. Okey, seperti biasa kita sekarang nak tentukan keseimbangan pendapatan negara melalui jadual ini. Maka kita kata W kena sama dengan J. Okey, mana yang sama punya? Inilah dia. Maka kita boleh kata bahawa pada masa itu keseimbangan pendapatan negara adalah sama dengan RM700 juta. Okey, dengan reti kata lain, tak kiralah sama ada kita pakai pendekatan AEAS ke ataupun pendekatan JW, jawapan yang kita dapat untuk keseimbangan pendapatan negara sebenarnya adalah sama sahaja, iaitu sebanyak RM700 juta. Okey, selesailah perbincangan bagi proses keseimbangan ini melalui jadual. Yang seterusnya, kita akan bincang melalui rumus pula. Okey? Berkenaan dengan rumus.
Okey, kita kena tahu syarat dia. AS sama dengan AE, Y sama dengan C tambah I tambah G. Kalau pendekatan JW, W sama dengan J, S tambah T sama dengan I tambah G. Okey, ini adalah maklumat yang telah diberikan. Diberi C sama dengan 200 tambah 0.5 YD. Ingat, YD ini adalah pendapatan boleh guna di mana kita boleh kata bahawa YD ini sebenarnya sama dengan Y tolak T. Okey, kemudian kita ada pelaburan, ada T dan juga ada G ya. Okey, kalau daripada jadual tadi, kan kita dapati bahawa tingkat keseimbangan pendapatan negara kita sama dengan RM700 kan? Jadi sekarang dengan menggunakan rumus tersebut dan kita akan tunjuk pengiraan dia dan jawapan yang kita dapat nanti juga akan sama dengan RM700. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan dia. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan penyelesaiannya untuk mendapat keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS dan juga pendekatan JW. Okey, pelajar sudah tahu bahawa AS sama dengan AE, Y sama dengan C tambah I tambah G. Jadi sekarang kita pun gantikanlah fungsi C yang telah diberikan ini. Okey, kita tulis C sama dengan 200 tambah 0.5 YD. YD itu merujuk Y tolak T kan? Jadi kita pun tulis Y tolak T. T kita adalah 60. Tambah I kita adalah 100 tambah G. G dia sama dengan 80. Kemudian kita selesaikan 200 tambah 0.5 Y. 0.5 darab dengan 60. Dan kita dapati bahawa dia sebenarnya sama dengan negatif 30 tambah 100 tambah 80. Jadi sekarang kita selesaikan yang ini dulu. Kita akan dapati bahawa jawapan dia sama dengan 350 tambah 0.5 Y. Okey, pelajar kena pastikan bahawa anda tunjuk yang ini. Kenapa? Ini sangat pentingnya sebab ini sebenarnya merupakan fungsi AE. Cuba rujuk balik yang atas tu. Kan ini AE kan? Ini adalah fungsi AE dia. Dan apa yang kita nak cari sekarang, kita nak cari keseimbangan pendapatan negara. Jadi pastikan bahawa anda dapat Y tu sama dengan berapa. Tengok, ini adalah Y. Jangan lupa teman itu ada 1 Y. Okey? 0.5 Y ini pindah ke depan. Jadi, 1 Y tolak 0.5 Y. Sama dengan 0.5 Y sama dengan 350. Selesaikan 350 bahagi dengan 0.5 Y ini, kita akan dapat Y kita sebenarnya akan jadi RM700 juta. Kan sama dengan jawapan daripada jadual kan? Okey, sekarang kita sambung untuk pendekatan JW pula. Okey, kita kena tunjukkan pengiraan dan pastikan jawapan yang kita dapat itu juga akan sama dengan RM700 juta. Okey, sekarang Miss akan tunjukkannya. S. Okey, kita cuba tengok. Dekat sini memang tak ada fungsi S. Jadi pelajar kena dapatkan fungsi S dulu dah. S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B YD kan? Okey, kita akan buat pengubahsuaian daripada fungsi C ini. Jadi, A tambah B YD. Yang S negatif A. Negatif A itu negatif 200 tambah 1 tolak B. B ini kan 0.5 kan? 1 tolak 0.5 tinggal 0.5 YD. Pastikan belakang ada YD ya. Okey, ini adalah fungsi tabungan yang diperoleh. Jadi sekarang kita akan masukkan dekat sini. Negatif 200 tambah 0.5 YD. YD sama dengan Y tolak T. T
T kita adalah 60. Okey, pelajar ingat dari sini ke sini, ini sebenarnya adalah fungsi S sahaja yang ini. Dan belakang ini, kan kita kena tambah T kan? Sebab ini adalah bocoran. Jadi tambah T. T kita 60. Okey, lepas tu barulah kita fokus tentang suntikan. I 100. G 80. Okey, ini adalah fungsi suntikan. Jadi sekarang pelajar kena selesaikan, cuba dapatkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan dulu. Okey, ini negatif 200 tambah 0.5Y. 0.5 darab dengan 60, maka dia akan sama dengan 30. Tambah lagi 60. Yang ini 180. Okey, selesaikan untuk fungsi bocoran punya. Jadi kita akan dapati bahawa dia sama dengan negatif 170 tambah 0.5Y sama dengan 180. Okey, pelajar pastikan bahawa anda ada tunjuk yang ini. Sebab ini sebenarnya merupakan fungsi bocoran S tambah T. Okey, untuk fungsi suntikan iaitu J, I tambah G kan? Inilah fungsi suntikan. Okey, jadi pastikan setiap kali apabila anda tunjuk pengiraan yang sedemikian, tentukan macam tadi ini, fungsi AE, fungsi bocoran, fungsi suntikan. Ini sangat penting. Pastikan anda tunjuk sampai tapak yang ini. Okey? Sebab yang ini sebenarnya adalah memudahkan kita apabila kita nak sediakan lakaran raja nanti. Okey, kita sambung. Yang kita nak selesaikan sekarang adalah untuk cari keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi ini 0.5Y sama dengan negatif 170 ini pindah ke belakang, dia akan jadi positif. 180 tambah 170, dia akan sama dengan 350. Anda boleh nampak sama dah. Okey, jadi nak cari Y, kita guna 350 bahagi 0.5Y, maka Y sama dengan RM700 juta. Okey, jadi sekali lagi kita dapat buktikan bahawa jawapan yang kita dapat itu adalah sama. Tak kisah kita guna pendekatan AEAS ke ataupun pendekatan JW. Okey? Selesailah perbincangan yang berkaitan dengan rumus. Okey, untuk yang seterusnya kita akan bincang dari segi lakaran raja bagi proses keseimbangan ini. Okey, sekarang kita akan tengok dari segi lakaran raja pula. Okey, seperti biasa, yang atas ini kita akan sediakan untuk pendekatan AEAS. Yang ini adalah pendekatan JW ya. Jadi selepas kita sediakan paksi XY dia, ingat anda sepatutnya labelkan paksi dia dulu. Okey, untuk paksi Y ini kita akan labelkan AE. Okey, ini asalannya. Dan paksi X ini kita labelkan Y. Okey, untuk pendekatan suntikan bocoran, untuk paksi Y dia, Miss galakkan anda tulis JW. Kalau katakan anda nak tulis S, T, I, G pun boleh. Tapi panjang sikit lah. Okey, ini asalan. Dan paksi X ini sama. Seperti atas iaitu Y. Okey, sekarang kita fokus tentang lakaran raja bagi pendekatan AEAS dulu. Step yang pertama, kita akan sediakan 1 kilo yang 45 darjah punya ya. Okey, mula daripada asalan. Dan labelkan Y sama dengan AE. Okey, sebab separuh ya, ada AE, ada Y. Y sama dengan AE. Tapi apa-apa pun pelajar kena ingat, ini sebenarnya adalah AS. Okey, kita nak lakar fungsi AE sekarang. Pelajar kena rujuk semula pengkiraan yang anda sudah kira tadi itu. Yang ini kan, fungsi AE. 350 tambah 0.5Y. Okey, agak-agak ya, 350 itu kat sini. Jadi pelajar pun tulis 350
Mula daripada sini, kita sediakan fungsi AE kita ya. Okey, sila tulis AE sama dengan 350 tambah 0.5 watt. Inilah fungsi AE. Okey, sekarang kita sambung AS sama dengan AE. Pada titik ini kan. Apabila AS sama dengan AE, inilah titik keseimbangan. Labelkan E. Buat dotted line, sambung ke bawah. Tengok semula keseimbangan pendapatan negara kita itu sama dengan 700 juta. Okey, kita pun tulis 700. Jadi selesailah untuk pendekatan AEAS. Sekarang kita sambung dengan pendekatan JW pula. Total line ini sambung ke bawah dan tulis 700. Okey, sekarang nak lakar apa? Kan kita kata ini suntikan bocoran kan? Okey, kita fokus suntikan dulu ya. Tengok suntikan kita, J. J kita ada I tambah G. Fungsi suntikan itu 180. Okey, jadi kita pun tunjukkan 180 itu agak-agak kat sini lah. Dan tulis 180. Ingat, fungsi suntikan itu bentuk dia macam ini. Kita sediakan ya. Dan labelkan I tambah G. Kenapa I tambah G? Kalau anda tak pasti, setiap kali rujuk semula pengiraan anda. Kan sini anda tulis I tambah G kan? Jadi kita pun pindah maklumat itu saja kat sini. Okey, step yang seterusnya. Anda sepatutnya tentukan titik keseimbangan. Kan anda sudah tahu bahawa pendapatan negara kan 700 kan? Jadi anda cari satu titik di mana dotted line ini bersilang dengan fungsi suntikan anda. Inilah titiknya. Dan jangan lupa labelkan ini adalah E, titik keseimbangan. Bermaksud fungsi bocoran yang anda sediakan nanti itu pastikan dia melalui titik E ini. Okey, cuba tengok fungsi bocoran dia. W. Okey, fungsi bocoran ada S tambah T. Fungsi bocoran kita negatif 170 tambah 0.5 watt. Okey, jadi kita pun cari negatif. Okey, di bawah asalannya 170 itu agak-agak kat sini lah. Kita tulis negatif 170. Okey, dengan adanya dua titik ini kita pun sambungkan supaya kita dapat tepikan fungsi bocoran kita. Ya, dan labelkan S tambah T. Sama dengan berapa? Kita salin semula fungsi bocoran ini negatif 170 tambah 0.5 watt. Okey, selesailah lakaran raja kita. Okey, kalau katakan sekarang kita nak semak jawapannya. Okey, pelajar cuba tengok. Jarak dari sini ke sini 350 kan? Okey, sekarang anda tengok dari sini ke sini. Adakah biasa dia juga sama dengan 350? Sila guna 180 tambah 170. Ya, memang sama kan? Dan anda boleh nampak gap dia pun sebenarnya sama sahaja. Jadi bermaksud lakaran raja anda adalah tepatlah. Okey, jadi ini adalah lakaran raja keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi 3 sektor. Okey? Setelah kita sediakan raja, yang seterusnya, kita mesti tahu macam mana nak huraikan raja ini. Jadi bagi huraian raja ini, kita akan fokus dari pendekatan AEAS dulu. Jadi sekarang kita akan huraikan raja keseimbangan melalui pendekatan AEAS. Bermaksud kita hanya akan fokus raja yang berada di atas sahaja. Okey, jadi kita cuba tengok untuk huraian bagi peringkat yang pertama itu, kita akan fokus tentang titik keseimbangan. Jadi pelajar pun huraikan keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E. Okey, apabila yang ini kita panggil dia sebagai fungsi AS. Okey, fungsi AS di mana Y sama dengan AE
bersilang dengan fungsi AE yang terdiri daripada C, I dan G. Itu adalah komponen dia lah. Okey, pada tingkat pendapatan Y. Okey, jadi pelajar ingat huraian anda selain daripada keseimbangan, anda kena nyatakan apabila fungsi AS bersilang dengan fungsi AE. Lepas tu yang terdiri daripada apa? Komponen dia pada tingkat pendapatan Y. Pelajar kena ingat dekat sini kata kunci anda yang perlu wujud mesti ada sebut titik E, fungsi AS di mana Y sama dengan AE bersilang dengan fungsi AE yang terdiri daripada komponen dia dan lagi satu adalah Y. Okey? 1, 2, 3, 4. 4 item ini mestilah dinyatakan pada peringkat yang pertama ini. Okey, sekarang yang kita nak fokus adalah berlakunya ketidakseimbangan. Tadi pada titik E ini, kan kita kata AS memang sama dengan AE kan? Kalau ketidakseimbangan bermaksud AS tidak sama dengan AE. Yang tidak sama itu mungkin AS melebihi AE ataupun AS kurang daripada AE. Okey, katakan sekarang kita fokus pada tingkat pendapatan Y1. Okey. Pada tingkat pendapatan Y1. Okey, daripada sini kita bagi dia naik ya. Okey, jalan sentuh. Okey. Ini fungsi apa? Ya, AE. Naik lagi. Ini fungsi apa? Ya, AS. Kilo AS kan? Okey, jadi pada tingkat pendapatan Y1 adalah dikesan berlakunya lebihan penawaran agregat. Sebab kita dapati bahawa AS adalah melebihi AE. Kalau pelajar nak tekankan sebanyak berapa itu, okey, mungkin anda boleh labelkan sini A, B. Okey, lebihan penawaran agregat sebanyak AB. Okey, seterusnya apa yang kita boleh huraikan? Okey, pelajar cuba bayangkan berlakunya lebihan penawaran agregat. Nanti kita akan kait dari segi inventory dan kita juga akan kaitkan dari segi tindakan pengeluar. Inventory itu iaitu stok semakin bertambah ke berkurang? Ya, mestilah semakin bertambah kan? Sebab sekarang berlakunya lebihan penawaran agregat. Okey, jadi pengeluar dapat kesan bahawa inventory yang semakin banyak itu, jadi apakah tindakan pengeluar? Ya, pengeluar akan kurangkan keluaran. Ataupun kalau pelajar nak tekankan itu adalah output pun boleh. Okey, sama ada keluaran ataupun output lah. Jadi apabila keluaran dikurangkan, Y. Ingat, Y ini adalah pendapatan negara kan? Jadi kalau keluaran turun, pendapatan juga akan turun. Okey? Ya, pendapatan akan turun sehingga mencapai Y semula dekat sini. Okey, jadi kita pun sebutlah pengeluar kurangkan keluaran sehingga capai keseimbangan semula. Itu pada titik E dan pada masa itu kita juga dapati bahawa Y juga akan menurun. Okey, tapi pelajar kena ingat apabila berlakunya ketidakseimbangan, nanti apa-apa pun dia mesti balik kepada keseimbangan semula. Okey? Jadi sekarang kita cuba tengok. Tadi kita fokus Y1 kan? Okey, untuk yang seterusnya yang berkaitan dengan Y2 ini, okey, pelajar fikirkan. Kalau katakan pada tingkat pendapatan Y2, apa yang berlaku? Cuba kaitkan dengan yang ini. Okey, yang ini anda cuba selesaikan ya. Okey. Seterusnya, kita masih akan fokus pasal huraian raja, tetapi kali ini adalah dengan melalui pendekatan JW. Jadi sekarang Miss akan cuba terangkan huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara
melalui pendekatan JW. Okey, dengan reti kata lain, kita hanya akan fokus pada raja yang bawah ini sahaja. Seperti biasa, kita akan huraikan tentang keseimbangan pendapatan negara dulu, iaitu pada titik E. Dan kita boleh dapati bahawa ada dua kelo yang bersilang antara satu sama lain kan? Itu sebenarnya adalah fungsi dia. Memandangkan yang ini adalah pendekatan JW. Bermaksud ini adalah W ya, dan I tambah G itu sebenarnya adalah sama dengan J, iaitu suntikan. Okey, jadi sekarang kita boleh huraikan keseimbangan pendapatan negara adalah tercapai pada titik E apabila fungsi bocoran yang terdiri daripada tabungan dan cukai bersilang. Okey, ini kita letak fungsi ya sebab dia adalah kelok. Bersilang dengan fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan dan perbelanjaan kerajaan pada tingkat pendapatan Y. Okey, itulah huraian dia. Jadi pelajar kena pastikan anda ada sebut tentang E, okey, kemudian ada sebut W, ada J dan tingkat pendapatan. 1, 2, 3, 4. 4 item ini. Okey, tetapi kalau katakan anda tidak labelkan W pada raja anda hanya tulis S tambah T sahaja, huraian anda kena selaras dengan lakaran raja anda. Okey? Okey, kita sambung. Katakan sekarang kita fokus tentang tingkat pendapatan Y1. Okey, pada tingkat pendapatan Y1, cuba tengok. Bagi dia naik, sentuh. Fungsi apa ni? Ya, suntikan. Naik lagi. Yang ini pula adalah bocoran. Okey, adalah dikesan berlakunya ketidakseimbangan pada tingkat pendapatan Y1 di mana kita kata bahawa bocoran adalah melebihi suntikan. Okey, lepas itu ingat berkenaan dengan pendekatan JW ini, kita mesti kaitkan dengan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Dan jikalau katakan wang yang mengalir keluar adalah melebihi daripada wang yang mengalir masuk, itu sebenarnya akan menyebabkan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan menurun. Okey, apabila pendapatan ini sudah menurun, dia sebenarnya akan menjejaskan perbelanjaan agregat dan juga menyebabkan perbelanjaan agregat turut menurun. Jadi cara nak tulis dia, kita akan sebut bocoran. Sebab sekarang kan bocoran lagi banyak daripada suntikan kan? Bocoran akan mengurangkan AE. Okey, seterusnya kita akan kaji dari segi inventory dan kemudian kita akan kaitkan dengan tindakan pengeluar. Okey, memandangkan sekarang AE sudah turun kan? Cuba fikirkan, inventory akan macam mana? Semakin bertambah ke berkurang? Dia sepatutnya meningkat ya sebab kita dapati bahawa perbelanjaan agregat adalah semakin berkurangan. Dengan demikian, pengeluar akan mengurangkan keluaran. Okey, apabila pengeluar mengurangkan keluaran itu, okey, kita akan dapati bahawa Y dia akan semakin turun lah. Dan nanti dia akan mencapai keseimbangan semula pada titik E. Sebab ingat apabila berlakunya ketidakseimbangan, ini adalah ketidakseimbangan, nanti apa-apa pun dia mesti capai keseimbangan semula. Okey? Jadi setakat ini, adakah anda boleh menguasai proses keseimbangan melalui jadual, rumus raja serta huraian raja? Okey, jikalau anda boleh faham apa yang Miss telah terangkan dan rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, jangan lupa sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel Miss. Like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Okey, supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain.
Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, jangan lupa tinggalkan soalan tersebut pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita masuk sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan-soalan yang berkenaan dengan proses keseimbangan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Terdapat berapa pendekatan untuk mengukur keseimbangan pendapatan negara? Iaitu pendekatan apa ya? Okey, kita dapati bahawa sebenarnya terdapat dua pendekatan sahaja. Iaitu pendekatan AEAS dan juga pendekatan JW. Okey, sebagai peringatan, pendekatan AEAS ini juga boleh dikenali sebagai pendekatan agregat. Untuk JW, pendekatan suntikan bocoran lah. Okey, kita sambung. Bagi pendekatan AEAS, yang kita fokuskan sekarang adalah ekonomi tiga sektor ya. Keseimbangan pendapatan negara tercapai apabila, cuba fikirkan syarat keseimbangan dia. Apabila Y sama dengan C tambah I tambah G. Okey, pelajar kena ingat Y ini sebenarnya adalah AS ya. Dan C tambah I tambah G ini adalah AE. Maksudnya ini adalah komponen-komponen yang wujud dalam AE. Okey? Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir. Bagi pendekatan JW, juga sama, ekonomi tiga sektor. Keseimbangan pendapatan negara tercapai apabila, okey, yang ini pun sama, anda cuba fikirkan apakah syarat keseimbangan dia. Okey? Okey, kita dapati bahawa W sama dengan J kan? W itu bocoran. Jadi untuk ekonomi tiga sektor, bocoran dia S tambah T sama dengan suntikan. Suntikan dia I tambah G. Maka syarat keseimbangan dia S tambah T sama dengan I tambah G. Okey, untuk maklumat pelajar, sebenarnya apabila kita tengah belajar pasal proses keseimbangan kan, tak kisahlah ekonomi dua sektor ke ekonomi tiga sektor, kita memang kaji dua pendekatan saja, iaitu pendekatan AEAS dan juga pendekatan JW. Yang beza dia adalah apabila kita nak bincang pasal syarat keseimbangan. Kalau tiga sektor, ingat kita kena tambah G inilah. Kalau dua sektor hanya C tambah I kan. Begitu juga dengan pendekatan suntikan bocoran. Apabila kita nak kaji pasal tiga sektor, syarat keseimbangan dia kita tambah. Ada yang T, ada yang G. Jadi, pelajar kena bezakan betul-betul syarat keseimbangan bagi ekonomi dua sektor dan juga syarat keseimbangan bagi ekonomi tiga sektor. Okey? Jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan proses keseimbangan bagi ekonomi tiga sektor. Untuk video yang seterusnya, Miss akan cuba terangkan kesan perbelanjaan kerajaan dan cukai terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey? Dan kita jumpa lagi pada video PTPC yang seterusnya. Bye-bye.